akan menjelaskan tentang pendahuluan. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna yang meliputi beberapa komponen, iaitu unit estet yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu bata dan sebagainya, serta fenomena semula jadi yang berlaku. Selain itu, sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air, iklim, cas elektrik, sinaran dan kemagnetan yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia. Pelbagai masalah alam sekitar telah dikesan dan menjadi semakin serius sejak akhir-akhir ini. Aktiviti-aktiviti pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi menjadi punca berlaku kemerosotan alam sekitar. Penghasilan bahan buangan daripada aktiviti-aktiviti pembangunan menyebabkan alam sekitar tidak mampu menukarkannya serta semula jadi kepada bahan-bahan yang bukan toksit. Sekian, terima kasih. Kita perlu memelihara keseimbangan alam agar kehidupan kita terus aman dan harmoni. Alam sekitar yang bersih dan terpelihara akan menjadi daya tarikan para pelancong. Kedatangan para pelancong akan menjadi sumber ekonomi negara dan akan memajukan sektor-sektor perniagaan di negara kita. Hotel-hotel, syarikat-syarikat pelancongan, para peniaga dan gedung-gedung perniagaan tentu mendapat keuntungan dengan kedatangan para pelancong yang berbelanja di negara kita ini. Oleh sebab itu, kita mesti menjaga alam sekitar untuk menarik kedatangan para pelancong, lantas memajukan ekonomi negara kita. Kesan positif dalam menjaga alam sekitar ialah habitat hidupan darat dan air akan terpelihara. Habitat ini sangat memerlukan alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar untuk terus hidup. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan tempat tinggal hidupan darat dan juga tempat haiwan-haiwan tersebut untuk mencari makanan. Oleh itu, alam sekitar perlulah dijaga agar habitat tersebut tidak mengalami risiko kepupusan. Kesan positif dalam menjaga alam sekitar ialah dari aspek kesihatan. Manusia dan alam sekitar berpisah tiada. Alam sekitar yang bersih dapat mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit seperti cirit-birit dan muntah-muntah yang boleh menyebabkan rutin harian terganggu. Bukan itu saja, oksigen yang disedut melalui udara daripada sistem pernapasan melalui proses respirasi akan terjamin dan bersih, serta dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bau. Oleh itu, jagalah alam sekitar untuk kepentingan diri sendiri dan orang tersayang. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada suatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal. Kegiatan manusia seperti perusakan hutan dan pertanian ladang berpindah mempengaruhi kualiti tanah. Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kawasan hutan yang sering ditebang untuk memperoleh hasil balak dan kayu yang dapat membawa keuntungan. Namun begitu sekiranya tidak diatur dengan rapi, ia akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Hal ini menyebabkan ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah. Kesannya, hakisan tanah berlaku yang memberi kesan kepada manusia dan haiwan lain. Hakisan tanah mengakibatkan penggondolan bukit dan pembalakan yang menyebabkan
tiada akar tumbuhan yang mencengkam tanah daripada runtuh. Kesan daripada hakisan tanah bukan sahaja merugikan dari segi keuangan dan ekonomi, malahan juga mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriatika binti Ebi Mahdi dan saya akan berkongsi satu kesan negatif jika alam sekitar tidak dipelihara. Kesan negatif jika alam sekitar tidak dipelihara ialah pemanasan global dapat dirasai. Apakah itu pemanasan global? Pemanasan global merupakan keadaan alam sekitar yang mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi berbanding suhu normal. Bagaimanakah pemanasan global boleh berlaku? Pemanasan global boleh berlaku disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kesan rumah hijau dan yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Kesan rumah hijau berlaku apabila terlalu banyak pembebasan gas karbon dioksida di udara. Pembebasan gas karbon dioksida yang terlalu banyak akan memerangkap haba di bumi. Bila haba di bumi diperangkap, suhu persekitaran akan meningkat. Okey. Punca yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon berlaku apabila pembebasan gas klorofluorokarbon. Gas klorofluorokarbon ataupun lebih dikenali sebagai CFC ini terkandung dalam penggunaan aerosol dan juga penggunaan aircon. Apabila melalui gas klorofluorokarbon ini, dia akan membebaskan klorin. Klorin ini akan bertindak dengan ozon dan seterusnya membebaskan oksigen. Kesannya lapisan ozon akan semakin menipis. Dan hal ini seterusnya menyebabkan suhu persekitaran menjadi tinggi. Akibat daripada pemanasan global ini, ekosistem akan terganggu, kejadian alam yang tidak normal dan banjir berlaku secara kerap. Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan salah satu kesan negatif jika alam sekitar tidak dijaga. Antaranya ialah memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan. Hal ini demikian kerana pencemaran udara akan memberi kesan yang sangat buruk kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Tumbuh-tumbuhan akan mengalami kerosakan dengan 3 cara, yaitu nekrosis keguguran daun, klorosis pertukaran warna, dan perubahan pertumbuhan. Antara tumbuhan yang akan mengalami kerosakan dengan adanya bahan seperti sulfur dioksida adalah barley, gandum, kapas, dan apel. Selain itu, tomato, kekacang, dan kentang juga akan mengalami kerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini akan menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi. Sekian, terima kasih. Kesan negatif yang seterusnya ialah kesihatan manusia terjejas, yang mana kita sendiri menghidapinya. Contohnya, kualiti udara pada tahap yang rendah, atau kata lain pencemaran udara, seperti asap-asap daripada kilang, kenderaan, atau disebabkan pembakaran secara terbuka. Perkara ini boleh menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dan sinaran matahari secara terus kepada kehidupan di bumi. Dan perkara ini sangat berbahaya kepada kehidupan terutamanya manusia, yang mana boleh menyebabkan kanser kulit. Bukan itu sahaja, manusia juga turut mengalami masalah respirasi akibat menghirup udara yang tercemar. Sistem pernafasan kita manusia menyerap bermacam-macam bahan pencemar sekarang ini, dan benda itu akan masuk ke dalam paru-paru kita. Maka, perkara ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan, dan darah akan mengalami kekurangan oksigen sekaligus fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah turut terjejas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatana binti Muhammad Saidi akan membentangkan kesan-kesan terhadap haiwan. Seterusnya, bahan cemar juga akan menyebabkan haiwan-haiwan terbunuh dan terancam. Dengan itu, kematian-kematian haiwan adalah disebabkan oleh salah satunya penghadaman makanan mereka terjejas akibat terdedahnya kepada bahan-bahan toksit yang semakin membimbangkan dan berluasa di alam sekitar kita. Sebagai contoh yang ketara yang saya boleh berikan adalah
pencemaran udara, pencemaran hujan asid, pencemaran air sungai dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, tidak herannya sekiranya berlakunya dan tercetusnya kepupusan haiwan pada era ini dan pada zaman ini. Sebagai contoh yang jelas, saya boleh berikan apabila berlakunya pencemaran udara ini akan mengakibatkan proses sistem pernafasan haiwan juga terjejas akibat dipenuhi dengan udara-udara yang cemar di bahagian paru-paru mereka yang boleh menjejaskan pernafasan mereka. Oleh itu, akibat daripada pencemaran udara dan pencemaran air ini akan mengakibatkan sumber-sumber makanan haiwan juga akan semakin berkurangan. Oleh itu, berlakunya kepupusan haiwan berlaku. Kesimpulannya, alam sekitar memainkan peran penting dalam kehidupan seharian kita. Jika ianya tidak dijaga, ianya akan menyebabkan banyak kesan negatif yang akan berlaku di muka bumi. Sebagai contoh, kesihatan manusia akan terjejas, kepupusan habitat haiwan dan juga ianya akan menyebabkan banyak berlakunya pencemaran. Oleh sebab itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, marilah kita bersama-sama berganding bahu memelihara dan memelihara alam sekitar agar kita dapat menikmati keindahan alam sekitar dan ianya juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.